Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk bab baru, bab 2, teknologi pembuatan. Boleh buka muka surat 24. Okey, teknologi pembuatan, okey. Dalam bab ni, kita akan tengok yang hari ni 2.1.1. Kita nak kenal pasti apa dia teknologi pembuatan produk. Okey, teknologi pembuatan dia adalah satu kaedah menghasilkan produk sama ada guna tangan ataupun guna mesin. Apa-apa produk, kerusi, meja, almari itu semua kita panggil produk. Dan kita boleh hasilkan sama ada kita nak guna alatan tangan ataupun kita nak guna alatan mesin. Okey. Sebab apa? Sebab sebenarnya teknologi pembuatan produk ni dia ada dua jenis. Yang pertama kita ada kaedah konvensional, yang kedua kita ada kaedah moden. Apa perbezaan dua teknologi pembuatan produk ni? Okey, teknologi konvensional kita menggunakan teknologi asas. Masih ada teknologi tapi kita guna yang asas dikendalikan oleh individu, maksudnya manusia menggunakan tangan. Contoh nak guna tukul. Tukul tu kita panggil teknologi asas lah. Screwdriver. Masih perlu orang ataupun manusia yang ambil tukul tu ketuk paku. Masih memerlukan individu menggunakan tangan. Dan kita memerlukan kemahiran. Kalau tak ada kemahiran nak mengendalikan tukul, itu yang boleh ketuk jari tu. Jadi perlukan kemahiran untuk mengendalikan peralatan-peralatan asas tadi. Dan selalunya produk yang kita hasilkan terhad sebab kita guna tenaga manusia. Okay, awak yang kena ketuk tukul tu daripada awal sampai akhir awak nak hasilkan kerusi awak yang kena ketuk, manusia yang kena ketuk. Dan kita ambil masa yang lama untuk kita siapkan sebab guna tenaga manusia kan. Kaedah moden pula, dia sebenarnya menjimatkan masa, kos dan bahan. Sebab apa? Sebab kita guna mesin menggantikan alatan tangan. Kita tak guna tukul, kita guna mesin. Mesin tu yang akan hasilkan untuk kita, yang akan buat kerja tu untuk kita. Jadi, pembinaan produk akan lebih cepat dan tepat. Kalau tadi kita guna tukul, mungkin satu hari kita boleh siapkan 10 biji kerusi je paling banyak. Tapi bila kita guna mesin, kita mungkin boleh buat 50 biji kerusi satu hari. Dia macam itulah contoh dia. Jadi tak membazirkan tenaga, maksudnya tak perlulah manusia nak kena ketuk daripada awal sampai akhir. Dan juga masa sebab guna mesin lebih cepat. Individu juga dapat menjalankan banyak tugas lain. Maksudnya, okey, dia dah setting-setting mesin, dia dah tekan-tekan mesin tu gerak, hasilkan kerusi, dia boleh pula pergi tengok mesin yang buat meja ke, dia boleh pula pergi tengok ataupun uruskan mesin yang menghasilkan almari. Jadi dia boleh buat kerja lain pada waktu yang sama. Dia tak payah nak tumpu satu kerja tu je sebab kita ada bantuan daripada mesin. Okay, itu beza dua teknologi pembuatan produk. Okey, kita akan tengok 2.1.2, boleh buka muka surat 26. Dekat sini, kita akan tengok ataupun menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Okay. Sebelum tu, kita tengok dulu carta alih pembuatan produk. Okay. Bermula dengan perancangan, kita rancang kita nak buat apa. Kita buat kaji selidik, kaji selidik ataupun kita buat survey. Buat kaji selidik ataupun survey dulu. Dah selesai, baru kita buat lakaran atau lukisan. Contohlah kita cakap sekarang ni kita nak buat kerusi. Kita pun buatlah kaji selidik. Kerusi macam mana yang pengguna nak. Pengguna nak kerusi kayu ke, nak kerusi plastik ke, kerusi yang ada roda ke. Kita buat kaji selidik. Okay, lepas tu kita buat lakaran atau lukisan berdasarkan kaji selidik tadi. Baru kita buat lakaran. Macam saya selalu cakap, RBT memang tak boleh lari pada lakaran. Memang kena juga pandai melukis. Okay? Kena buat lakaran ataupun lukisan. Bila dah ada lakaran, kita boleh buat mock-up ataupun model. Lepas dah selesai mock-up ataupun model, kita buat penilaian ataupun ujian. Kenapa perlunya penilaian ataupun ujian? Kita nak test lah. Sama ada sesuai ke tak sesuai produk yang kita nak buat tu. Okay, kita buat test lah. Perkataan mudah dia test. Lepas dah nilai, dah uji dan kita puas hati dengan produk yang kita dah buat tadi tu, barulah kita bina produk betul-betul. Yang awal-awal tadi tu kita panggil mock-up atau model yang lepas tu baru kita bina produk betul-betul. Nak bina produk ni tadi kita pilih sama ada awak nak guna kaedah konvensional, nak guna tenaga tangan manusia tanpa menggunakan mesin ataupun awak nak guna kaedah moden, nak guna mesin. Masa ni lah baru kita buat pemilihan proses pembuatan. Selepas selesai proses-proses yang ke atas ni, baru kita buat pemilihan sama ada nak guna pembuatan kaedah konvensional ataupun nak guna pembuatan kaedah moden. Okey, proses pembuatan
Ada dua jenis. Kita ada kaedah konvensional di mana tangan sebagai sumber, minta maaf ya, bukan I, sebagai sumber tenaga menggerakkan peralatan. Kalau kaedah moden, kita menggunakan mesin. Kita tengok perbandingan. Kalau kaedah konvensional, kita memutarkan skru menggunakan pemutar skru. Kena guna tenaga tangan ya. Kalau kaedah moden, kita putar skru tapi kita guna pemutar skru tanpa wayar. Memang masih awak perlu pegang pemutar skru tu, tapi tenaga awak tak perlu nak pulas satu sampai skru tu masuk. Awak pegang, awak tekan je skru, tak masuk. Kita boleh nampak beza ya. Awak pusing, mungkin ambil masa dalam 30 saat baru skru tu masuk. Tapi kalau kita guna pemutar skru tanpa wayar, tertekan je 5 saat dah masuk. Itu beza dia bila kita guna mesin. Meratakan permukaan skru, permukaan kayu menggunakan ketam kayu. Okey, ketam kayu nak bagi licin permukaan kayu. Ataupun awak guna permukaan kayu, awak licinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Mesin pelelas ni kita letak kertas pasir pada mesin tu, awak pun gosok je lah mesin tu yang bergerak tau. Awak tapi awak pegang lah. Awak pegang, awak gosok je lah permukaan kayu tu, dia akan licin. Tanpa awak perlu ambil kertas pasir, gosok dengan tenaga awak. Dah tak payah dah. Ini kita guna mesin pelelas. Memotong kayu menggunakan gaji tangan atau gergaji puting. Satu jeti kat sini, saya terbuat dua pula. Okay. Ataupun awak potong kayu guna mesin gergaji. Masih tangan awak pegang mesin gergaji tu, tapi awak tak perlu tarik, tolak gergaji tu. Awak tolak je dia akan potong. Memang ambil masa yang lagi cepat berbanding awak guna gergaji tangan. Mengecat menggunakan brus cat, ni selalu orang buat. Dan sekarang ada produk baru orang buat, mengecat menggunakan mesin penyembuh cat. Lagi mudah sebab dah ada mesin. Jadi awak boleh perasan ya, tugasan yang sama memutar skru, tapi satu menggunakan tangan manusia sebagai tenaga untuk digerakkan alat tu, satu lagi kita guna mesin. Masih tangan manusia yang pegang, tapi awak tak perlu buat kerja tu, awak tolong pegang mesin tu je. Boleh bezakan kat sini kaedah konvensional dan kaedah moden. Okey, jadi hari ni sampai situ je. Salin nota yang saya bagi ni dalam buku nota. Nanti kita akan sambung lagi dalam kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.